Sejak beberapa tahun kebelakangan ini, budaya vape semakin meningkat sehingga golongan muda termasuk wanita tanpa segan silu vape di hadapan khalayak ramai kerana menyangka menghisap rokok elektronik itu tidaklah bahaya. Malah, industri vape terus berkembang saban tahun. Tabiat vape asalnya wujud kononnya sebagai alternatif lebih baik daripada merokok, namun adakah ini betul? Marilah kita lihat perbezaan vape dengan rokok dan apakah kesan vape dan rokok kepada manusia. Dalam sebatang rokok, ia mengandungi lebih kurang 600 bahan dan akan menghasilkan lebih daripada 7,000 bahan kimia apabila dibakar, di mana 69 bahan adalah beracun dan bersifat karsinogenik, iaitu menyebabkan kanser. Bahan kimia yang dihasilkan daripada rokok boleh merosakkan paru-paru kita dengan beberapa cara. Asap itu merengsa dan mengobarkan tisu paru-paru. Paru-paru akan menghasilkan lebihan lendir untuk cuba melindungi diri mereka daripada jangkitan. Keradangan dan lendir menyempitkan saluran pernafasan kita. Bulu-bulu mikro yang melapisi paru-paru, dipanggil silia, yang direka untuk memastikan paru-paru bersih adalah dimusnahkan. Apakah kesan jangka panjang merokok kepada kesihatan manusia? Terdapat penyelidikan bertahun-tahun untuk menyokong sepenuhnya pernyataan bahawa merokok merosakkan kesihatan manusia. Ia dilaporkan bahawa merokok menyebabkan kerosakan pada setiap organ dalam badan, seperti paru-paru, jantung, saluran darah, otak dan sebagainya. Tabiat merokok juga akan meningkatkan risiko kehilangan kehamilan atau kecacatan congenital, meningkatkan risiko katarak dan merosakkan sistem imun. Ia juga boleh menyebabkan kanser di mana-mana bahagian badan, termasuk paru-paru, buah pinggang dan perut. Vaping merujuk kepada penggunaan e-rokok yang mensimulasikan pengalaman merokok tanpa mendedahkan pengguna kepada risiko biasa yang datang dengan merokok. Vaping memerlukan peranti elektronik untuk memanaskan dan menguap sejumlah kecil cecair yang biasanya mengandungi nikotin serta penstabil dan perasa, yang disedut ke dalam paru-paru. Vape terdiri daripada 3 elemen utama, iaitu cartridge yang mengandungi cairan kimia atau liquid, pemanas logam atau atomizer, dan bateri. Kandungan liquid dalam vape berbeza-beza, biasanya mengandungi 4 kandungan utama, iaitu nikotin, propilen glycol, gliserin, serta bahan perisa dan pewarna. Persoalannya ialah, adakah vaping kurang berbahaya daripada merokok? Kita tahu bahawa menghisap rokok adalah sangat berbahaya, meningkatkan risiko seseorang mendapat pelbagai bentuk kanser dan penyakit serius yang lain. Menyedut nikotin dengan vape daripada menghisap tembakau bermaksud beberapa bahan kimia yang paling berbahaya dielakkan. Walau bagaimanapun, ia tidak bermakna ia adalah baik untuk paru-paru manusia. Sementara itu, bahan kimia toksik yang terkandung dalam rokok elektronik kurang daripada rokok tradisional, tetapi masih terdapat banyak pertindihan dengan yang terdapat dalam rokok tradisional. Vape menyampaikan nikotin yang sama seperti merokok, dan tidak ada bukti bahawa nikotin dalam vape kurang ketagihan berbanding rokok. Vaping boleh mengakibatkan perokok menghidap penyakit EVALI. Pesakit EVALI akan mengalami gejala seperti nafas pendek, batuk, muntah, demam, berat badan menurun, degupan jantung laju dan sakit dada. Ia juga akan menyebabkan popcorn lung, iaitu suatu kondisi saluran udara di paru-paru mengecil sehingga menyebabkan batuk dan nafas pendek. Di samping itu, vaping juga akan melemahkan sistem imun dan melambatkan perkembangan otak pada kanak-kanak dan remaja. Sesetengah orang juga melaporkan melecur apabila mengecas semula e-rokok disebabkan oleh bateri yang rosak yang membawa kepada letupan. Apakah kesan merokok dan vape pada kesihatan mulut? Merokok mempunyai kesan berbahaya pada kesihatan mulut. Ia menyebabkan nafas berbau dan perubahan warna pada gigi, karis gigi, dan penyakit gusi serta mengurangkan keupayaan untuk merasa dan menghidu. Ia juga membawa kepada peningkatan risiko kanser mulut pada lidah, bibir, lantai mulut dan gusi, serta kanser tekak. Terdapat kajian terhad yang telah mengkaji kesan vape mengenai kesihatan mulut kerana produk vape masih agak baru. Penyelidikan yang baru muncul mencadangkan bahawa kandungan dalam e-cecair boleh menyebabkan karis gigi. Selain itu, beberapa bahan lain mungkin menyumbang kepada mulut kering, yang seterusnya boleh menyebabkan lebih banyak karis gigi dan penyakit gusi.
Aerosol berperisa dalam produk vape boleh menyumbang kepada peningkatan pembentukan plak. Untuk menjaga kesihatan mulut anda, berus 2 kali sehari dengan berus gigi berbulu lembut dan gunakan ubat gigi yang berfluorida, floss sekali sehari untuk membersihkan celah-celah gigi anda dan minum banyak air. Ia masih belum terlambat untuk berhenti, sama ada anda sedang merokok atau vape. Terdapat pelbagai perkhidmatan dan bantuan untuk membantu orang ramai berhenti merokok. Terapi gantian nikotin tersedia secara meluas dan terbukti lebih berjaya daripada vape komersial dan e-rokok. Perkhidmatan berhenti merokok juga ditawarkan di hospital dan klinik kerajaan, serta hospital dan klinik swasta yang terpilih. Kesimpulannya, jika anda merokok atau vape, sebaiknya kurangkan dan akhirnya berhenti.